Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid. Kita berjumpa sekali lagi dalam kelas Bahasa Melayu. Okay, hari ni saya nak macam jadi ala-ala pembaca berita sikit. Sebab hari ni kita akan buat karangan jenis berita. Okey. Baik, mari kita tengok macam mana format karangan jenis berita. Okey, format karangan ni pernah kita buat di dalam kelas dahulu. Okey, macam biasa ada dia punya format ni senang je. Okey, mula-mula nama tempat ditulis dengan huruf besar. Okey, selepas tulis huruf besar ada tanda koma. Okey, selepas tu tarikh. Okey, tarikh ni tulis boleh tulis hari ataupun tarikh. Okey, ditulis selepas nama tempat dan bubuh tanda sempang di hujung. Macam dalam ni. Okey, itu sahaja format dia. Dan macam biasa, setiap karangan ada pendahuluan, isi dan penutup. Okey, baik. Mari kita tengok teknik menulis karangan jenis berita. Teknik ini sama je macam mana-mana karangan yang lain. Kita akan guna fikirkan dulu soalan apa, bila, di mana, siapa, mengapa dan bagaimana. Okay, kenapa kita mesti fikirkan persoalan-persoalan ni? Supaya awak dapat input ataupun awak dapat isi, awak dapat idea untuk bina karangan. Okey, lepas awak tulis segala soalan tu, jawab. Okey, awak jawab soalan yang dah ditulis tu, kemudian susun, dahulukan isi yang paling penting di perenggan paling atas, kemudian barulah ikut isi yang kurang penting di bawahnya. Okey, dan yang paling penting, tulis menggunakan bahasa yang mudah dan ringkas serta padat. Baik, okey, tak perlu ayat bombastik. Okey, nanti takut tersalah maksud pula. Okey, kita guna ayat yang mudah sahaja. Baik, okey, sekarang buka muka surat 117 ataupun awak boleh sahaja menonton video ni terus. Okey, sebab saya memang akan kongsikan dia punya ni lah. Okey, dia punya buku lah. Okey, baik, tengok. Dengarkan saya baca dulu. Jangan batuk sekejap. Okey, tajuknya menerima ilmu di Muzium Diraja. Amar dan rakan-rakannya telah menyertai lawatan sambil belajar ke Muzium Diraja Kuala Lumpur. Lawatan yang dianjurkan oleh Kelab Budaya Sekolah Kebangsaan Taman Kencana itu diadakan pada 19 Ogos. Lawatan itu disertai oleh 40 orang anggota kelab budaya dan 4 orang guru pengiring. Lawatan itu dianjurkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan para peserta tentang institusi raja berperlembagaan di Malaysia. Semasa berada di muzium tersebut, Amar dan rakan-rakannya berpeluang untuk menyaksikan pameran tentang Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Maklumat yang disajikan dalam pameran tersebut amat menarik dan berguna kepada para peserta. Contohnya, pakaian yang digunakan semasa istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong. Baik, petikan ni kita boleh ambil dan kita olah dia dalam bentuk format berita. Okey, jadi saya akan ambil ini sebagai pendahuluan. Okey, ini adalah pendahuluan dia. Dan ini isi perenggan yang pertama, perenggan yang ketiga. Jadi, hari ini kita hanya akan lengkapkan perenggan yang keempat. Okey, jadi mari kita tengok perenggan yang keempat dia. Okey, perenggan yang keempat ni kita akan pecahkan dia. Sebenarnya saya dah pecahkan kepada 4 gambar. Okey, dan dia ada bagi dalam bentuk kerangka kan. Okay, dalam bentuk kerangka ni kita akan buat ayat. Baik, tengok kat sini, tengkolok diraja, kain tenun sutera, solek atau bentuk hulu, dendam tak sudah namanya. Okey, ni hadapan tengkolok anak bulan dengan bintang pecah 14, emas putih, bahagian tengah lambang kerajaan Malaysia. Okey, jadi ini adalah isi yang telah diberikan kepada awak. Jadi tugas awak adalah tulis dalam bentuk ayat yang lengkap. Jangan risau, saya memang akan tolong awak
Okey, yang ni saya dah buatkan huraian ataupun saya dah buat satu ayat untuk melengkapkan isi awak. Okey, tengok di sini. Tengkolok diraja diperbuat daripada apa kat sini kita nak tulis? Ya, awak ambil di sini. Kain tenun sutera. Okey, awak tulis dekat sini. Okey, yang berkualiti tinggi. Okey, solet atau bentuk hulu, dendam tak sudah namanya. Okey, di sini saya dah buat huraian dia. Solet atau bentuk hulu tengkolok dikenali sebagai dendam tak sudah namanya. Okey, perlu tak nak ni? Solet atau bentuk hulu ni saya dah tuliskan siap-siap di sini. Okey, jadi janganlah awak tulis 2 kali. Okey, semasa menulis tu kena baca betul-betul. Jangan ada yang bertindan. Okey, seterusnya, hiasan di hadapan tengkolok ini menggunakan kerongsang yang berbentuk apa? Anak bulan ya, saya salah je. Anak bulan pecah 14. Okey. Yang bertahtahkan emas putih di bahagian tengahnya merupakan lambang kerajaan Malaysia. Okey, jadi ketiga-tiga ayat ni nanti awak akan tulis dalam perenggan. Okey, baik. Kemudian kedua, muskat. Okey. Muskat ialah pakaian rasmi yang di-Pertuan Agong. Okey, pakaian istimewa ini berasal dari negara Muskat. Jahitan pada muskat ini sangat kemas dan menggunakan benang bulu hitam. Ni awak isi je. Okey. Ia juga menggunakan hiasan sulaman emas yang bercorak awan larat dan bunga raya. Ni awak tulis kat sini. Sulaman emas nak tulis kat mana? Tulis dekat sini. Okey, jelas ya? Okey, tengok yang ketiga pula. Okey, keris pendek diraja. Okey, keris pendek diraja mempunyai apa? Mata keris lama. Okey, keris ini berhulu dan bersarung gading yang bertatah emas. Hulu kerisnya dikenali sebagai hulu pekaka dan menyerupai bentuk kepala geroda. Okey, kepala geroda. G ni huruf besar, saya salah tulis. Okey, baik. Sapit kerisnya berbentuk lambang kerajaan persekutuan. Salah je lagi. Okey, sapit kerisnya berbentuk lambang kerajaan persekutuan. Okey, sebab sapir keris ni saya dah tulis. Ini pun sama, hulu keris pun saya dah tulis kat sini. Jadi tak perlu awak tulis lagi sekali ya. Okey, tengok yang terakhir. Pending diraja. Pending diraja diperbuat daripada emas 10 mutu yang bertatah dan bersulam serta dihiasi dengan permata delima. Okey, di bahagian tengah pending diraja ini terdapat lambang kerajaan persekutuan. Okey, pending diraja ini dipakai bersama tali bengkok yang diperbuat daripada kain sahlat. Okey, yang bertekad berbunga-bunga dengan menggunakan benang emas. Okey, benang emas pun dah tulis. Okey, baik. Jelas Okey, sekarang kita akan tulis dalam bentuk karangan jenis berita. Okey, saya dah tolong buatkan untuk awak. Okey, tadi ingat tak mula tadi saya cakap saya ambil petikan yang saya baca tadi, saya masukkan dalam karangan kita. Okey, saya dah tukarkan. Jadi kat sini Kuala Lumpur 19 Ogos. Kenapa 19 Ogos? Dalam petikan tadi pun ada cakap mereka pergi ke sana berapa hari bulan? 19 Ogos. Tak percaya, tengok buku teks awak ya. Okey, awak salin balik. Ni isi ni saya ambil daripada petikan tadi yang saya baca tadilah. Okey, ini pendahuluan, perenggan yang kedua, perenggan yang ketiga. Okey, perenggan yang keempat ni. Perenggan yang keempat ni awak lengkapkan menggunakan isi gambar yang tadi. Yang keempat-empat ni. Okey? Boleh tak? Awak tulis ni. Tulis ni dalam ruangan kosong. Jadi memang perenggan keempat ni memang panjang lah. Sebab kita masukkan semua pakaian-pakaian yang digunakan. Okey?
Jadi dekat sini pakaian digunakan semasa pertabalan yang di-Pertuan Agong yang dipamerkan termasuklah tengkolok diraja. Jadi dekat sini nak tulis apa ya? Isi yang di dalam huraian ayat yang telah saya bagi tadi dalam gambar pertama tadi, gambar nombor 1. Okey. Kemudian terdapat juga muskat. Jadi kat sini huraian ayat daripada gambar yang kedua, salin semua ayat. Tulis kat dalam tu. Okey, di samping itu terdapat sebenarnya tanda koma kat sini. Okey, kita buat tanda koma Terdapat juga keris pendek diraja. Okey, jadi ini huraian yang gambar yang ketiga tadi. Akhir sekali pendek diraja. Sama juga tulis huraian ayat di gambar yang keempat. Jadi memang perenggan yang keempat ni memang panjang. Okey, baik. Penutup. Peserta yang menyertai lawatan ini sangat bersyukur dapat turut serta dalam lawatan ini. Seorang peserta lawatan amat menyatakan rasa kagumnya terhadap keunikan di Muzium Diraja dan gembira dapat menimba ilmu tentang institusi beraja di Malaysia. Tamat. Jadi habis. Setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Jadi saya harap awak faham. Okey, tempat kosong ni salin di mana? Ambil balik di sini ni, di sini bahagian sini ya. Okey. Awak boleh ulang reverse balik video ni selepas video ni tamat ya, untuk tulis dapatkan jawapan dia. Jadi nak buat dalam buku apa? Buku penulisan C. Baik, itu sahaja daripada saya. Tolong masukkan kehadiran awak di dalam link Google Form yang telah saya beri. Baik, kalau tak faham, tolong tanya. Jangan senyap saja. Baik, itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Stay safe. Assalamualaikum dan bye.